Yang dihormati Puan Rozalina binti Muhammad Yusof, penceramah jemputan kita, Setiausaha PPIM Daerah Seremban, yang berusaha Puan Hajah Rohani binti Ismail, Naib Pengerusi PPIM Perhubungan Negeri Melaka, yang berusaha Puan Wahidah binti Wahid, Setiausaha Kehormat PPIM Perhubungan Negeri Melaka, yang berusaha Datuk Hajah Cik Jah binti Samsudin, Bendahari Kehormat PPIM Perhubungan Negeri Melaka, penyelaras-penyelaras zon, ahli-ahli jawatan kuasa kerja, mesyuarat agung Perhubungan Negeri Melaka kali ke-20, guru-guru pemimpin PPIM seluruh negeri Melaka, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang kami ucapkan. Saya dengan rasa rendah hati mewakili jawatan kuasa PPIM menandatangan tanda kesyukuran dan ingin menyampaikan sekalung terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi bersama-sama berkumpul dalam majlis kita pada petang ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama ke bahagian pertama majlis kita pada hari ini, iaitu taklimat atau lebih tepat lagi perkongsian ilmu berkaitan penulisan buku log. Untuk itu, molek kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu serba sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Beliau ialah Puan Rozalina binti Muhammad Yusof, merupakan Setiausaha PPIM Daerah Seremban. Beliau juga pernah menjadi AJK PPIM Negeri Sembilan dari tahun 2016 hingga 2018. Sekarang berkhidmat di SK Rahang Negeri Sembilan sebagai guru pendidikan Islam. Demikianlah serba sedikit latar belakang penceramah kita, dan tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Puan Rozalina Muhammad Yusof untuk menyampaikan taklimatnya. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada PPIM Melaka kerana sudi menjemput saya bagi perkongsian ilmu format penulisan terkini buku log dan sisipan buku log PPIM. Saya rasa semua guru-guru pemimpin maklum tentang dan kenal, dah bergelumang dengan buku log PPIM, dan yang kalau terkini yang baru kita dengar ialah perkataan sisipan buku log. Ros, saya bahasakan diri saya, Ros, lebih selesa membahasakan diri sendiri, Ros. Okey. Ros sendiri pun mengetahui tentang sisipan buku log ni apabila menghantar wakil-wakil puteri Islam Negeri Sembilan ke program Ijtima' di Darul selama 2 tahun berturut-turut. Okey. Sisipan buku log boleh menggunakan buku atau fail, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, sekejap ya. Muka dia tak nampak, tapi slide nampak tak? Nampak muka? Oh ya ke, nampak muka dia. Okey, nah. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, boleh dah sambung? Okey, sambung ya. Okey, maaf. Saya sambung semula. Okey, format penulisan buku log PPIM. Buku log merupakan satu dokumen rasmi. Disebabkan itu, buku log ni tak boleh ditampal sebarang hiasan. Dan ianya segala tugasan bertulis dan bahan yang perlu ditampal hendaklah diletakkan dalam sisipan buku log.
Dalam buku log hanya ada laporan perjumpaan sahaja. Kerja-kerja tampalan, nota-nota, semuanya dalam buku sisipan. Buku log perlu dibalut menggunakan plastik yang transparent. Buku log juga boleh ditulis dalam tulisan Jawi sekiranya pelajar-pelajar ahli puteri kita mampulah untuk menulis dalam tulisan Jawi. Okey, seterusnya. Yang ni buku log ini mengikut spesifikasi yang kebangsaan tetapkanlah masa Ros bawa anak-anak Puteri Negeri Sembilan ke program Ijtima'. Buku log merupakan salah satu penilaian yang ada dalam tu. Okey, nombor ahli memang perlu ditampal di bahagian atas penjuru sebelah kanan. Bahagian depan nama, sekolah, pasukan dan kumpulan perlu lengkap dan jelas. Dan nombor siri tidak boleh ditutup. Ini kerana bagi memastikan buku ni adalah memang buku yang memang dibeli daripada pihak Darul. Ya, bukannya kita photostat atau sebagainya. Okey, seterusnya bahagian dalam profil diri. Maklumat perlu lengkap dan jelas. Tulisan tangan. Okey, untuk tahun atau tingkatan sebab saya sekolah rendah, jadi pelajar ni dia selesa sajalah masa darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Okey, maklumat tentang yuran pun kena masuk, gambar perlu tampal dan perlu ada tanda tangan. Okey. Seterusnya, cara penulisan bagi falsafah, matlamat, objektif, moto atau cogan kata, suluh kata dan lagu puteri. Okay, kalau guru-guru semua boleh nampak dengan jelas di slide ni, Ros dah tulis dengan detailnya. Okay, iaitu mesti ditulis. Sekiranya mahir boleh ditulis dalam tulisan Jawi, tidak digalakkan untuk type dan tampal. Sekiranya nak tampal juga, kertas yang hendak ditampal perlu dipotong dengan cara yang kreatif. Boleh guna gunting yang bercorak. Hanya tampal tulisan tu sahaja. Tak boleh kita lukis gambar, letak manik, letak apa, semua tak boleh. Okey, falsafah objektif dengan matlamat ni memang panjang. Yang ni sebab anak murid yang sekolah harus ni dia gajian sikit. Jadi dia makan masa jugalah Sabtu Ahad lah harus minta dia siapkan tulis falsafah, objektif dan matlamat. Jadi kalau rasa anak murid suka nak tulis, boleh type dan tampal elok-elok. Okay. Seterusnya, bahagian logo dan bendera PPIM. Okey, kita ada pilihan. Logo ni kalau murid-murid sekolah menengah, diorang mahir melukis, silakan lukis. Macam Ros sendiri sekolah-sekolah rendah, jadi Ros photostat logo yang kosong dan bendera yang kosong. Jadi anak-anak puteri ni warnakan. Okey. Di logo PPIM kena tulis setiap pengertian warna. Manakala bendera tulis maklumat tentang bendera dari segi saiz, penggunaan dan kedudukan bendera dalam sesuatu majlis atau perjumpaan. Okey. Seterusnya ikrar puteri. Ikrar puteri, okey, yang ni yang terbaru ya. Sebab kalau sebelum ni kita ada ikrar puteri sahaja. Tapi untuk bahagian ikrar puteri, di atas ikrar puteri dan di bawah kita ada kena buat sedikit kolom untuk ikrar pemimpin. Okay, Ros pernah tanya dengan Darul, dengan Kak Aiza sendiri, kenapa kita perlu tulis ikrar pemimpin? Sedangkan buku ni adalah buku ahli puteri kita, bukan buku pemimpin. Okay, jawapan Kak Aiza masa tu ialah setiap ahli puteri perlu tahu ikrar pemimpin kerana mereka juga akan menjadi seorang pemimpin suatu hari nanti. Okay, di slide ni juga Ros ada sharekan sekali lah ikrar pemimpin. Di belah atas tulis ikrar puteri, jarakkan sikit, buat divider sikit untuk tulis ikrar pemimpin. Seterusnya, cara penulisan struktur organisasi. Okey, bahagian ini memang boleh ditampal. Ambil je yang ringkas, yang secara umum. Tak perlu yang ada nama. Yang nak letak nama, nak letak hanya sekadar jawatan lah. Nak letak nama, siapa pengerusi, siapa apa tu, kita letak dalam sisipan buku log. Okay, Ros harap guru-guru pemimpin boleh ikut ya. Kalau laju, tolong beritahu. Okey, cara penulisan laporan perjumpaan di dalam buku log. Ada 8 item yang perlu ada dalam laporan perjumpaan.
iaitu perjumpaan kali ke berapa. Yang kedua, tarikh, masa perjumpaan dijalankan, tahap. Kalau sekolah rendah tak tulis tahap pun tak apa sebab satu je tahap dia puteri bonsu. Tapi sekolah menengah memang kena ada tahap sebab dia ada 4 kan, puteri bonsu, puteri kecil, puteri tengah dan puteri sulung. Dan yang kelima, kehadiran guru. Kehadiran guru ni tulis nama guru yang hadir masa tu dan murid hanya sekadar bilangan saja. Kemudian penggabung jalinan. Okey, macam mana nak buat penggabung jalinan ni? Okay. Contohnya macam ni. Kita buat tajuk, kita ada dalam bidang kita tajuk kemahiran, iaitu membuat sandwich, sarapan kan, menyediakan sarapan, sandwich. Okey, apa gabung jalin yang ada? Gabung jalin dengan bidang dalam PPIM. Okey, kita boleh letak situ gabung jalin dengan minta maaf Rosni sebenarnya terlupa bawa buku penilaian bidang tu. Kita ada bahagian pertolongan cemas. Okey, kenapa ada gabung jalin pertolongan cemas? Sebab ia bermain dengan alatan tajam, pisau. Masa kita mengajar budak-budak tu untuk buat sandwich, kita boleh serapkan sekali macam mana kita nak menjaga tata cara kita mengendalikan dengan barang-barang tajam, terutamanya pisau. Okey. Kemudian pengisian aktiviti, tata cara perjumpaan, kemudian aktiviti kita, tu ada contoh dekat situ, keluarga bahagia, buat kad ucapan, apa aktiviti yang kita buat, lepas tu kena tulis di situ tata cara penutup, ada 2 yang kena ada, membaca tasbih kafarah dan surah Al-As, berselawat sambil bersalaman. Kemudian tafakur, tafakur lebih kepada nilai, tugasan untuk next perjumpaan ataupun tugasan yang kita bagi untuk tajuk tersebut. Okay. Kemudian ulasan dan tanda tangan guru. Setelah murid tulis laporan, kita kena buat ulasan dan sign di situ. Murid dinilai pada aktiviti ini. Lepas tu guru kena sign sikit, tulis nama. Okey. Di sini Ros ada letak contohlah perjumpaan sekolah Ros kali kelima. Yakni masa ni Ros buat untuk jahitan menghasilkan kerongsang. Jadi penggabung jalinan di situ ialah kemahiran dan kreativiti. Okey, kita tak semestinya penggabung jalinan ni menggunakan bidang dalam 8 bidang yang ada dalam PPIM. Okey, di subjek lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, pengisian aktiviti, Ros tulis tata perjumpaan, Ros ringkaskan saja, Ros menggunakan konsep Adapi. Iaitu dalam kurungan ni Al-Fatihah. Apa itu Adapi? A. Al-Fatihah, D. Doa, A. Asma' Husna, P. Lagu Putri dan I. Ikrar Putri. Kemudian ni aktiviti yang dijalankan, penutup, tafakur, letak kat situ, fokus dalam melakukan setiap pekerjaan dan tugasan, menghasilkan kerongsang dan membuat catat alih di dalam sisipan buku log. Setiap kali kita ada tugasan yang anak-anak perlu letak dalam sisipan buku log, kena tulis dalam buku log. Ya, macam Ros buat ni, menghasilkan kerongsang dan membuat catat alih di dalam sisipan buku log. Okay, yang ni, yang pen merah ni ulasan guru. Okay, macam kerongsang ni tak adalah kita terus buat ulasan sebab kita perlu tengok hasil daripada kerongsang tu. Selepas pelajar hantar, baru kita tulis ulasan di sini. Okay, sebab di sini kalau dinampak sini penilaian telah berjaya dilaksanakan. Okay. Seterusnya, cara penulisan menyertai program atau perkemahan di dalam buku log. Setiap aktiviti yang ahli puteri kita masuk terlibat sama ada di peringkat sekolah, daerah atau negeri, tulis dalam buku log. Okay, sebagai evidence bahawa pelajar ini telah mengikuti program tersebut dan kita boleh melaksanakan penilaian. Okay, apa yang perlu ada ialah 8 item iaitu tajuk, tarikh, hari, masa, tempat, nama guru pemimpin, pengisian aktiviti. Pengisian aktiviti tulis apa yang berlaku pada program tersebut secara ringkas. Contoh ini perkemahan hari pertama. Pukul 8 pagi bertolak ke kem Pusako, 9 pendaftaran, 10 pagi taklimat secara ringkas. Kemudian tugasan. Apa tugasan yang dapat pada hari itu ataupun tugasan yang perlu kita lakukan pada keesokan hari. Contohnya ini untuk keesokan hari. Perlu bangun pukul 5 pagi dan memakai pakaian riadah PPIM. Ulasan dan tanda tangan guru hanya di hari terakhir program.
Sekiranya program perkhemahan dijalankan selama 3 hari, 3 hari tu ada catatannya di dalam buku log. Ini contoh pelajar sekolah Ros mengikuti program Semarak Puteri Peringkat Kebangsaan 2019 di Bukit Jelutong Negeri Sembilan. Ini dia senaraikan pengisian aktiviti tiba di pusat kurikulum nombor 2 minum pagi, tak tulis masa pun sebab dah lupa kan. Dia tulis saja apa yang aktiviti yang dia buat. Sampailah hari ketiga dah selesai sesi bergambar, jamuan, bersurai, barulah guru yang mengikuti yang berada bersama-sama dengan pelajar tulis dekat sini. Okey. Tapi timbul pula pertanyaan, kalau kita buat dia wakil negeri, bukannya cikgu sekolah tu yang ikut, boleh siapa nak kena sains? Okey, sebenarnya ulasan ni boleh aja guru sekolah dia yang buat, tak ada masalah. Kita jangan susahkan, kita mudahkan. Sebab yang bawa tu AJK kan, tak semestinya guru sekolah tersebut. Jadi kita mudahkan, jadi cikgu tu pun tahu, tengok ada gambar sebab setiap yang bawa tu dia ada laporan. Jadi daripada situ kita buatlah catatan sikit. Telah berjaya melaksanakan aktiviti yang dijalankan dengan penuh komitmen dan melibatkan diri dengan aktif. Nilai sikit. Okey, boleh ya cikgu-cikgu semua? Okey. Ni sisipan buku log. Okey, Ros lebih suka guna buku. Tapi kalau kata nak guna file, dipersilakan, tak ada masalah. Dan boleh juga nak gunakan kertas, lepas tu kita binding, tak ada masalah. Boleh je sebab namanya pun sisipan buku log. Okay. Sebab Ros sekolah rendah, jadi Ros lebih prefer pakai buku panjang sebab senang budak ni tak hilang, bawa seketul dia macam tu. Okay. Yang ni yang warna pink ni sebab Ros print atas kertas warna pink dan minta budak-budak tampal. Muka depan ni apa yang ada dalam buku log PPIM tu, itulah yang ada dalam sisipan buku log. Okay. Okey, buku sisipan buku log ni tidak diwajibkan setiap perjumpaan ada handout atau lembaran atau tugasan. Sekiranya ada, buat dalam sisipan buku log. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Okey. Ni contoh perjumpaan kali pertama Mesyuarat Agung PPIM 2018 peringkat sekolah. Okey. Yang ni secara detail, siap ada nama guru, ini yang sekolah Ros punyalah. Sebab di sekolah Ros kami AJK murid lantik mengikut tahun. Okay, ada AJK induk murid dan ada AJK murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Kenapa sekolah kami decide buat macam tu? Untuk bantu murid dalam markah PAJSK. Murid-murid yang jadi darjah 4, darjah 5, darjah 6 yang terpilih sebagai puteri mestika dalam carta induk, automatik bila dalam untuk carta organisasi tahun 4 tu sendiri, dia automatik akan jadi mega puteri. Okay, boleh faham ya guru-guru pemimpin semua? Kalau laju mohon apa ya. Okay, tadi perjumpaan pertama, masukkan segala carta organisasi. Carta organisasi ni kita boleh tampal, nak tampal ke, nak tulis ke, tak ada masalah ya. Tapi biarlah tak payah stiker-stiker semua bagai, tak perlu banyak-banyak lah. Sebab yang menengoknya orang yang dah berumur. Okay, macam-macam Ros. Jadi kalau bukan budak-budak yang tengok, kalau budak-budak mungkin dia suka buku tu berkala-kala, conteng-conteng, ada lukis. Tapi sebab yang menilai ni mata orang tua lah, senang Ros cakap. Jadi kita pun, Ros sendiri pun cakap diri Ros sendiri tak gemar nak tengok kalau buku tu bertampal-tampal banyak-banyak benar. Ya. Okey. Perjumpaan kali pertama. Seterusnya ni perjumpaan kali kelima. Jahitan asas jelujur. Nota tampal kat sini. Laporan perjumpaan dalam sisipan, nota tentang jahitan tampal dalam sisipan buku log. Tulis tajuk sikit kat depan tu. Perjumpaan kali kelima. Tarikh, tajuk. Okey, ni nota. Yang ni hasil dia. Okay. Dalam buku sisipan buku log, guru tak perlu tulis ulasan. Just check je lah macam kita semak buku tulis saja. Okay. Chop ni terpulang. Yang ni Ros sendiri yang buat, tahu yang menunjukkan memang guru PPIM yang memeriksanya. Kalau tak ada pun tak apa, tak jadi kewajipan pun. Okey, seterusnya buat divider untuk tahun.
Sebab sisipan tu boleh pakai selama murid tu berada di sekolah. Jangan setiap tahun tukar buku sisipan. Guna yang sama saja. Buat divider. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Okey, ni tahun 2019. Okey, ada jahitan manik. Tampalkan aja dalam buku sisipan tu hasil dia. Okey. Ini contoh anak pelajar sekolah Ros terlibat dalam program Kempro tahun lepas. Ianya dijalankan secara atas talian. Rakaman dibuat di sekolah. Jadi terus ambil gambar dan tampalkan. Anak-anak sila tulis hari pertama dia buat apa, rakaman tentang apa. Okay, ambil gambar, tampal lah. Sebab dalam buku log kita tak boleh tampal. Dalam buku log kita hanya tulis je. Program cabaran Kempro ada rakaman hari pertama buat apa. Buat tulis-tulis je. Apa ada rakaman apa? Rakaman tata cara, rakaman tu, rakaman ni. Kemudian di buku sisipan kita detailkan. Tulis apa aktiviti dan kita selitkan dengan gambar-gambar. Okey. Itu saja cikgu. Rasanya selesai dah daripada Ros. Harapnya dapat membantu cikgu-cikgu supaya lebih faham cara penulisan format buku log dan sisipan buku log. Sebab kalau kita nak bawa anak murid kita ke peringkat kebangsaan, dah tak ada masalah lagi. Sebab Ros sendiri mengalaminya. Masa Ros bawa anak murid ke program istimewa, masa diorang menilai sisi buku log, Ros ada di situ. Dan Ros tanya, kenapa format penulisan buku log terkini ni tidak disebarluaskan? Kenapa bila nak menilai, bila kita tengok borang penghakiman, markah ni tak ada, markah ni tak ada, markah ni tak ada. Jadi dia macam frust kan? Daripada situ yang memang Ros tanya sendirilah dengan hakim yang menilai bahagian buku log, apa sebenarnya penulisan buku log ni yang sebenar-benarnya yang kehendak Darul. Sebab info yang dapat lain cara penulisannya, tak adalah kata perlu sisipan buku log, kita boleh tampal. Sebab masa Ros bawa anak murid Ros ke program istimewa, memang buku log macam biasa kita buat lah. Tampal segala kerja kat situ, onta nota, lepas tu ada anak murid tampal stiker, buat corak, macam tu lah, tebal macam tu. Rupa-rupanya salah. Kan? Jadi daripada situ Ros ambil buat tindakan supaya kita ikut apa yang pihak kebangsaan buat dan memudahkan dan melayakkan anak murid kita dapat sijil tu di peringkat kebangsaan dan seterusnya layak diiktirafkan sebagai Puteri Bongsu Cemerlang, Puteri Sulung Cemerlang semua. Okey cikgu, rasa sampai sini saja perkongsian ilmu dan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada PPIM Melaka kerana sudi menjemput Ros. Utamanya Kak Wahidah, Abang Ros kenal Kak Wahidah saja secara maya, tak pernah tengok pun Kak Wahidah. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput Ros. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Secara maya, aku nak tengok wanita. Terima kasih banyak. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Rozalina Muhammad Yusof atas taklimat yang begitu jelas sebentar tadi. Nampaknya ada beberapa soalan yang kita nak minta Ros tadi dia suruh panggil Ros kan? Untuk jawab. Boleh panggil Ros ya? Ada soalan tadi. Saya ada tengok soalan ni, dia ada soalannya yang saya dapat ni saya bacakan dululah, boleh? Boleh Ros ya? Boleh. Okey. Yang pertama dan pertama hingga ketiga tadi semua excited nak share. Nak share bahan paparan tadi tu. Oh, Ros ada kongsi bahan tu. Ada pada Kak Wahidah. Nanti boleh minta dengan Kak Wahidah untuk saya luaskan untuk negeri Melaka lah. Okey. Okey.
Okey. Saya rasa bahan yang nak di-share tu, tadi tu memang Ros dah hantar kan. Jadi kita okey. Nanti kita akan sebar luaskanlah. Jangan risaulah semua pemimpin PPIM. Okey, itu soalan yang seterusnya dia kata masa tahun 4 dan 5, murid dia ni tak buat sisipan tu. Bila tahu sekarang ni murid tu tahun 6 lah pada pandangan saya yang saya tengok dia punya soalan tu lah. Jadi dia nak okey. Jadi dia okey, Kak Ina mungkin Puan Aziatul punya line kurang clear. Jadi saya tolong bantu, boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak Ros? Boleh Kak, boleh dengar. Okey, saya sambung persoalannya tadi. Okey. Maksudnya penggunaan buku log dan sisipan ini diwajibkan untuk melayakkan murid mengikuti pertandingan buku log kebangsaan ya? Soalan dia. Maksudnya penggunaan buku log dan sisipan diwajibkan untuk melayakkan murid mengikuti pertandingan buku log kebangsaan ya? Soalan dia. Terus. Okey, macam ni. Bukan sekadar untuk melayakkan ke pertandingan buku log, tetapi juga untuk melayakkan pelajar dapat sijil putih bongsu, putih kecil, putih tengah, putih sulung. Sebab info yang Ros dapat daripada penilai daerah dan penilai negeri Seremban, untuk dapatkan pelajar putih bongsu, mereka kena hantar dalam buku log, kena ambil gambar dalam buku log dan buku sisipan kena ada sekali. Perlu ada buku sisipan sebagai membuktikan sekarang ni untuk pelajar tu memang dia layak mendapat sijil putih bongsu, bukan sekadar buku rekod penilaian semata-mata. Okey, macam mana nak buat ya kalau kita baru tahu pasal buku sisipan ni, sedangkan pelajar darjah 6 dan kita nak dapatkan dia sijil putih bongsu. Tak payah susah cikgu, jangan susah hati, kita mudahkan aja. Okey, apa yang Ros buat, sebab Ros dah mulakan buku sisipan ni masa pelajar tu di tahun 6. Ya, pelajar tu di tahun 6. Apa yang Ros buat, sebab sekarang ni mewakili 10 pelajar, betul? Okey. Ros ambil sebab Ros ada target. Ros ada target untuk hantar anak murid ke istimak. Program istimak ni setiap tahun telah dilaksanakan, kecuali tahun lepas je kan sebab kita PKP. Jadi Ros target, Ros nak hantar pelajar sekolah Ros seramai 4 orang ke program istimak tu. Program istimak tu tak semestinya buku log saja sebenarnya. Bila dia masuk je program istimak, semua pertandingan yang ada di situ adalah penilaian untuk dia dapat putri bongsu cemerlang. Yang kita buat selama ni ialah nak dapatkan anak murid kita putri bongsu, sijil putri bongsu. Okey, apa yang Ros buat? Ros nak hantar 4 orang, jadi Ros ambil 4 orang pelajar tahun 6. Ros pilihlah anak-anak murid yang rajin sikit, yang sanggup nak buat semula buku sisipan segala. Dan terus terang Ros cakap, bila kita macam tu memang duit kita kena keluar. Sebab buku log tu dia dah tulis, dia dah tampal selama dia darjah 4, darjah 5 sampai dia darjah 6. Dia dah tampal macam-macam, dia dah lukis apa semua. Jadi Ros bagi dia buku log baru. Ini apa yang Ros buat ya, dan Ros tak minta pun guru-guru pemimpin ikut apa yang Ros buat. Okay, kalau rasa mampu dipersilakan. Tapi kalau rasa ianya agak menyukarkan, kita fikir alternatif lain. Okay.
Okey, apa yang Ros buat? Ros beli buku log baru untuk mereka. Ros minta diorang salin balik sebab masa Ros buat laporan perjumpaan tu, ada item-item yang tak ada dalam laporan tu. Contohnya penggabung jalinan, tak ada item penggabung jalinan, tak tulis pun perkataan tafakur. Walaupun ada sebenarnya kita buat kat situ tapi tak tulis perkataan tafakur. Jadi Ros minta pelajar tu tulis balik dan buku sisipan tu transferkan balik dalam buku tu. Memang ambil masa lah sebenarnya untuk darjah 6 lah. Manakala yang darjah 5 pun untuk tahun berikutnya Ros pilih 4 orang juga. Tapi bila tahun 4 Ros wajibkan semua ada buku log dan buku sisipan. Dan memang Ros buat kutipan. Kalau kat sekolah Ros sendiri, Ros ada keluarkan senarai satu borang untuk keahlian puteri Islam dan di situ Ros tulis berapa yuran yang Ros kutip. Terus terang Ros cakap, Ros kutip, ini Ros ya, Ros kat sekolah Ros dah bincang dengan pentadbir apa keperluan yang untuk melayakkan anak murid ahli puteri PPIM sekolah Ros layak dapat CJ Puteri Bonsu. Dan terus terang Ros cakap memang ada anak murid Ros yang Ros tak bagi pun CJ Puteri Bonsu. Bila mana dia tak buat segala aktiviti yang Ros suruh, dia tak ikut program-program yang kita jalankan, memang Ros tak bagi, tak nilaikan pun dia untuk CJ Puteri Bonsu. Sebab Ros tak nak ahli-ahli sekolah Ros sendiri dan Ros harap pun guru-guru pemimpin bertindak yang sama. Jangan anggap bila kita join je, kita buat, kita tulis sambil-sambil level, tulis sikit-sikit je, kita terus dapat sijil penilaian, kita terus layak dapat sijil Puteri Bongsu. Jadi benda tu macam tak valid kan, sedangkan sijil tu dia di peringkat kebangsaan. Dia punya markah pun banyak dalam PAJSK. Okay. Untuk tahun 4, tahun lepas Ros kutip sebanyak RM31. Ya, sebab buku log macam dekat Seremban ni, satu buku log RM12. Ros senaraikan dalam borang tu apa yang nak beli. Buku log berapa ringgit, buku sisipan Ros memang beli buku. Ros beli buku, Ros minta budak bayarlah dan Ros kira kalau sekali dengan kita punya buat dia punya apa pembalut dia tu. Lepas tu Ros ni setelah mahal sebab Ros ambil yuran keahlian RM5. Sebab bayar ke daerah negeri kebangsaan RM2 je. Baki RM3 tu dalam tabung PPIM sekolah untuk kita beli bahan-bahan, kita nak buat aktiviti kan. Jadi duit mana nak dapat? Kalau nak semata-mata duit poket je macam tak mampu kot kalau semua kita kan. Kemudian macam Ros ni Ros kalau nak kategori zalim pun boleh jugalah sebab ahli puteri sekolah Ros mesti lengkap. Ros nak kalau tudung dia tu dia ada jawatan dia. Kan kalau yang logo sulam Mega Puteri, Permata Puteri, Puteri Bistari, semua ada di tudung mereka. Yang berjahit tu. Ros memang suruh mereka beli. Okay. Kemudian lencana semua kena beli. Diorang bagi duit, Ros bersediakan barang-barang tu untuk mereka. Jadi sebanyak RM31. Setakat ni Alhamdulillah parent sekolah Ros tak adalah query sebab kita tunjuk bahan-bahan tu termasuk kita nak beli buku penilaian dia. Ros tunjuk, Ros nak ambil gambar. Buat borang tu buku log letakkan sebelah dia gambar buku log. Okay, maaf. Jadi parent nampak dan kita tak adalah suruh bayar sekaligus. Take time lah. Dan terus terang Ros cakap kita jangan harapkan kos yang kita keluar untuk anak-anak puteri kita akan dapat jumlah yang sama. Okay, dia kalau kita nak tengok ahli-ahli puteri sekolah kita bergerak berjaya, kita memang perlukan dari segi tenaga, duit semualah. Itu saja yang boleh Ros kongsi lah pengalaman Ros. Okey, terima kasih Ros atas huraian yang panjang lebar tadi tu. Saya harap guru-guru pemimpin kita PPIM Melaka jelas lah. Saya memang sangat sukalah ulasan yang dibuat ni. Sangat saya rasa sangat macam tepatlah untuk memahamkan. Kadang-kadang kita cikgu-cikgu ni kita rasa kita bersendirian di sekolah kita kan untuk buat buku log ni.
memang sangat perlukan banyak pengorbanan pada pandangan saya juga. Okey, terima kasih diucapkan. Saya rasa setakat tu dahulu soalan yang kita dapat jawab. Yang lain-lain nanti mungkin kita boleh PM tepi lah rasanya.